السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفضل علينا بنعمتي الإيمان والإسلام، وهما من أعظم النعم، وكفى بهما من النعمة. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والهداية، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة. Yang mulia Tuan Imam Masjid Sayyid Abi Bakar, semoga-moga hafizahullahu ta'ala, dan juga kepada semua para guru-guru, ustaz-ustaz, dan juga ahli jawatan kuasa masjid, dan seterusnya kepada semua yang hadir, hadirin dan juga hadirat. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping Allah melanjutkan usia umurnya dalam keadaan sihat wal afiyah dan dalam dapat keredaan darinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana rancangan yang telah dirancangkan sebagaimana kata Tuan Imam tadi, rancang yang telah kita merancangkan itu membetuli dengan kehendak dan penentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita maklum, kita hanya merancangkan saja, tetapi Allah yang menentukan. Terkadang membetuli dengan rancangan kita, terkadang tidak. Walau bagaimana sekalipun, Allah yang menentukan segala apa yang Ia kehendaki, dan semua penentuan Ia adalah semuanya baik. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqah ila akhiril ayah. Allah Tuhan yang telah mengelokkan semua barang yang Ia telah menciptakan. Tak ada suatu perkara yang Ia mencipta dan melaku suatu yang tak elok. Yang berasa elok tak elok itu adalah nafsu kita. Bila membetuli dengan kehendak, terasanya elok, baik, manis perasaannya. Tapi kalau tak membetuli dengan kehendak kita, pahit rasanya. Namun begitu, itu dari segi perasaan. Tapi dari segi akidah dan dari segi amalan, mesti kita redha dengan qadanya. Termasuk dalam rukun iman yang keenam, iaitu bahawa engkau, yakni kita percaya tentang qada dan qadar. Artinya annal asya', semua tu tak berlaku kalau Allah tidak melakukan, dan Dia tidak melaku malaikat semua muwafaqah atas Dia menentukan. Kalau mengaji usul ini panggil ala wafil iradah. Dia menentu semua ialah hak membetuli dengan pengetahuannya barang pada ilmu Allah. Itulah syukur kita, rancangan yang telah rancangkan. Jadi kebetulan dengan penentuan dapat kita hadir bersama-sama dan para hadirin hadirat pun dapat hadir bersama.
apalagi pula tempat yang kita hadir ni pula tempat yang dimuliai Allah hingga dipanggil ke baitum min buyutillah. Nah, sebagaimana mulianya Baitullahil Haram di Makkah, juga baitum min buyutillah, masjid dipanggil satu rumah daripada rumah Allah yang dipanggil dalam pengajian ilmu idhafah litashrif. Kan kita tidak faham, tidak kita memegang bahawa itu adalah tempat Allah. Bila dikatakan walaupun disebut rumah Allah, Baitullahil Haram, rumah Allah, tak ada dalam pengengan kita bahawa Allah bertempat di situ. Nah, sekalipun kita sebut selalu rumah Allah, rumah Allah, nah, tak ada keliru, maka tak perlu kepada perbahasan, tak perlu kepada perbicaraan, kerana kita sebut idhafah litashrif. Sebab juga Allah Ta'ala kata naqatallahi wa suqayaha, unta Allah. Unta Allah. Apa maksud unta Allah? Kalau maksud kata unta Allah adalah makhluk Allah, bukan seekor itu saja unta, banyak, semua makhluk Allah. Dia panggil idhafah, sandarkan perkataan unta, idhafah sandar kepada Allah. Nak ayat kata unta ni bukan biasa, mulianya. Demikianlah rumah. Tengok kalau rumah kita tidak sandar pada rumah Allah, mu nak balik ke mana? Nak balik ke rumah Allah, maksud rumah kita. Itu keliru. Nah, walau kalau kita kembali kepada hakikat, ya semua tu rumah kurniaan Allah, betul. Nah, mu duduk rumah mana sekarang? Di rumah Allah. Dia tanya, keliru sekaligus. Maksud saya rumah kurniaan Allah, betul dalam huraya. Masjid satu rumah Allah, mulia. Bila tidak ada waham, tidak ada kekeliruan, cukup, tak payah keterangan. Tapi apabila keliru, Allah tertinggi atas arah, nak pergi faham duduk atas arah itu nampak ada iham, wajib kena beri keterangan. Paling tidaknya secara ijmal, paling kurang secara ijmal. Apa ijmal? Az-zahir, yang kita segera faham yang mustahil atas Allah, laisa bimurad, cukup. Apakah murad? Serahkanlah at-tafwid ba'da tanzih. Adapun tak cukup lagi bagi orang awam kalau serah macam mana lagi, itu perlu kepada tafsilkan, menerangkan dengan bagai-bagai yang dipanggil takwil tafsili. Itulah cara pengajian demi untuk menjaga kesucian Islam. Apalagi muslimin banyak pula pegangan-pegangan i'tiqad, nak menjaga pula kesucian i'tiqad yang dinisbah kepada ahli sunnah wal jamaah. Lalu itulah mengadakan huraian dengan secara ijmali, secara tafsili apabila timbul permasalahan. Kalau tak timbul, cukuplah. Sebagaimana orang di zaman salafus salih dulu, belum lagi apa dia tu berlaku kekeluarnya yang amat sangat. Maka sebab tu zaman tu kebanyakan digunakan tafwid ba'da tanzih. Tapi bila mari di belakang ada tumbuh macam-macam lah manusia pun kau ramai, yang masuk Islam pun kau ramai, masalah dia timbul banyak. Contoh macam kita duduk di kampung dulu, kalau kita jadi tok imam di kampung zaman dulu, hanya penduduk beberapa orang saja, 50 orang. Tingginya 100 orang, lelaki puang, kanak-kanak, masalah tak begitu banyak. Bila bertambah ramai kan, kampung bertambah besar, permasalahan kau timbul. Itu maka begitulah ulama rahimahumullah taala, yang zaman tu masalah tak banyak, sekadar bicarakan. Tapi bila mari belakang kemudian masalah banyak, mesti dibicarakan. Timbullah pula kena adanya qadi, ada mahkamah ini, tempat mengadu, tempat mesti untuk nak membicarakan. Kalau tidak latih satu jawatan, kita rasa tak tanggungjawab. Masing-masing dah hawalah. Pergi sama yang tu. Katanya kata, pergi sama itu, pergi sama itu. Oi, saya tak tanggungjawab, pergi sama itu. Tapi bila dilantikkan yang bertanggungjawab, ada masalah, mesti kita kena tanggungkan. Tak layak saya nak tanggung masalah ni, kita serahkan kepada yang lain apa yang lebih layak. Itu asalnya. Nah, demikianlah sebab tu kita ada pemimpin dari atasan hingga ke bawahan. Kita ada pula guru-guru, itu mereka yang bertanggungjawab dari segi masalah.
dan lain-lain fardu kifayah banyak sangat. Segi kedoktoran kan, bila timbul pesakit banyak, mesti berhajat dan perlu kepada doktor bohmok. Maka bohmok ada yang pakar, kadang-kadang penyakit berlaku sekadar ni, tak cukup dengan yang ni, kena di situ. Begitulah tanggungjawab dalam kehidupan kita. Deminya semua itu adalah berkaitan dengan agama. Jadi alhamdulillah sebagai laluan kita. Maka kemudian kita kembali pula kepada masalah yang dibentangkan tadi. Cuba ulang sekali lagi. Apakah hukum merasa bangga dan gembira dengan ibadat mengenai Ya, baik. Pertama kali kita bentangkan soalan untuk laluan dulu. Apakah hukum merasa bangga dengan amalan, sama ada bentuk ibadat dan lain. Maksudnya amalan arti kerjaan. Kita salin dulu, kebanyakan kita guna amal. Hingga sampai sekaligus kita tu jadi asingkan. Bila sebut amal, segera fahamnya solat, puasa, zikir, baca Quran tu panggil amal. Tapi kalau berjual, beli, berniaga, panggil amal tak? Segera faham tak panggil amal tak? Tak panggil amal tak? Panggil apa? Kerja. Ini kerja. Walhal amila ya'malu amalan Arab. Kalau mengaji lurah dia apa dia? Ay fa'ala yaf'alu fa'lan. Al-amal huwa al-fa'l wal-mihnah. Agak salim Melayu kita panggil apa? Kerja. Innamal a'malu binniyat. Satu riwayat binniyah dengan mufrad jamak. Ada juga innamal amal binniyah mufrad jamak yang menjadi kaedah. Kita jemah sesungguhnya segala amal. Tu. Kita saling ke segi lorah, sesungguhnya segala kerja. Segala kerja. Maka bila kita kerja apa? Kerja sewaktu. Kerja panggil kerjaan. Maka kerjaan kita tu sama ada berbentuk ibadat, solat, puasa, dan sama ada wajib dan sunat, dan bentuk muamalat, kerja buat harian, cari kehidupan, bentuk berjual beli, apa dia memberi hebah, menerima, dan juga apa lagi bantu membantu, semua tu amal. Ini bentuk muamalat. Pernikahan, bernikah kahwin, semua tu masuk dalam kerjaan perkahwinan. Yang kita tak sunyi pada yang halal, yang haram, yang sah, tidak sah. Kan? Nanti kata semua amal. Ngaji ibadat semalam saya. Apa dia sembahyang? Dia ada rukun, dia ada syarat. Bila tak mencukupi, hukumnya tidak sah. Begitu berjual beli, ada rukunnya, ada syaratnya. Bila tak cukup rukunnya, tidak sah. Begitulah pernikah kahwin kan, munakahat. Nak ada rukun dia, syarat dia, tak cukup ni, maka hukumnya tidak sah. Demikianlah. Apa saja pergilah kepada jinayat, kepada apa semua sekali, semua tu masalah al-a'mal. Al-a'mal bin niyah. Bin niyah ay bil qasd. Dengan niat. Semua kerjaan tergantung dengan niat. Bila tergantung dengan niat, itulah soal tadi, apakah hukum merasa bangga, tepat nak tahu betul rasa bangga dengan segala amalan, yang ini dengan segala kerjaan. Sama ada kerjaan dengan ibadat tadi, kerjaan dalam bentuk membantu orang susah, buat itu dan ini, semua itu amalan. Rasa bangga, apakah hukum? Baik, di sini kalau kita mengaji dalam Arab dia panggil al-farah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih falyafrahu. Kan? Ada ayat sebut tak? Kena satu ayat tu? Kena. Kata olehmu Muhammad, dengan kurniaan Allah, dengan rahmat dari Allah, falyafrahu. Fariha yafrahu, farahan arti suka. Suka maksud hati. Kalau suka ketawa ni panggil dah. Nak je tak? Qah. Ha. Arab panggil qah. Suka qah. Dhahak, suka ki. Tu ini farah.
Para suka arti suka hati. Maka suka dia dua bentuk. Kalau kita suka kepada amalan yang telah kita lakukan, amal kebaikan, tapi kita suka dari segi mana? Dengan segi bifadlillah. Itu naklah suka, disuruh. Kita boleh buat dan amal kalau tak takdir dari Allah. Kita nak boleh beriman kan ni kalau tidak taufik dari Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tengok orang yang bila dipteri mata hatinya, dijadikan mata hatinya, apa dia, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu, tak boleh faham sampai bila. Wa fi azanihim waqra, dalam telinga kami jadikan penyumat maknawi yang menyebabkan tak dengar hak yang sebenar. Kalau hak yang tak sebenar suka sangat dengar. Maka Allah Ta'ala kata bila orang yang kami jadi begitu, apa dia ceritanya, wa in tad'uhum ilal huda, dan jika mu dakwah, jika mu panggil mulaum selalau mentang mana pun, falan yahtadu idzan abada, maka tak akan dapat petunjuk mereka itu bukan sekadar hari ni, abadan selama-lama. Ini apa ni? Ini pula balik kepada khizlan Allah. Dikatakan khizlan lawanan taufik tadi. Tapi bila taufik dari Allah, mudah je, senangnya. Walaupun di peringkat awal lawan, menentang, musuh dengan Islam seperti Abu Sufyan katakan peringkat awal kan, Ammar bin As. Begitulah sahabat-sahabat Khalid bin Walid kamai itu. Pada peringkat awal tu melawan. Tapi bila Allah Ta'ala memberi hidayah kepada ni taufik, khalqut ta'ah fil 'abd, mudah dan senang. Ketika panggil betul tu lawan. Tapi lepas tu berfikir dengan tak ada kena panggil, mari beriman macam Khalid bin Walid. Cakap-cakap kita. Ikrimah bukan main tu, nak lari. Setelah tahun dibuka Mekah, anak Abu Jahal tu, kerana dia ingat ayah dia sebegitu hebat menentang dia pun. Apabila Mekah sudah dibukakan, jatuh dah, ketika itu dia pun seolah tak ada jalan keluar, mereka lari. Tapi isteri dia mukminah, sudah beriman, dia lari. Kata riwayat, kata setengah lari hingga sampai dia Jemrang. Tapi sampai di tempat laut yang dalam, datang angin putaran, puting beliau, kalau kita panggil apa? Sini. Pusing, maka dia mari menazar, demi Allah, kerana Arab macam mana pun wallahi tak tinggal lah kan, demi Allah sekiranya kalau kau menyelamatkan aku nak beriman. Kata setengah riwayat sebab nak beriman dia, isteri mai cari. Bila dia dengar ucapan Nabi SAW, siapa-siapa masuk di rumah Abu Sufyan, orang itu selamat. Dengan sampai Abu Sufyan orang lari masuk tupu di rumah dia, jangan hari ni. Kami dengar Muhammad kata siapa lari bertupu Abu Sufyan, orang tu selamat. Abu Sufyan, ya aku duk lawan dia, aku duk musuh dengan dia, tapi dia masih menghargai aku. Rasa orang petani panggil rasa patah perasaan, lembut perasaan. Begitulah Ikrimah bila dia nak lari, isteri dia sepak katanya. Dia hampir nak Jemrang ni satu riwayat. Maka isteri dia panggil. Bila dia panggil, dia pandai tengok isteri, dia cuba nak mendekati isteri. Isteri kata, tangan, tak boleh. Aku dah mukminah, kamu masih kufur, tak boleh nak mendekati lagi. Kecuali mung beriman kata, aku takut ke Muhammad, aku takut. Tak apa, kerana Muhammad orang bagus, orang baik, ini. Dia pun nanti takut apa, bawa pergi. Jadi bawa isteri, bawa di belakang. Tapi bila sampai jumpa Rasulullah, Ikrimah sila. Allah tadi bahasa habis ya manusia lagu tu. Sebab itulah walaupun orang yang garang, orang petani kata backing, orang kata kepala masam, dah macam itu dah, kepala masam. Orang petani kata backing. Sini apa? Garang. Backing juga. Masya-Allah, tak apa kata kan. Backing setara anak backing pun cuba kita hormat, beri ke menghargai. Rasa lagu mana? Sila Allah, Masya Allah, sila. Awak tak tahu pun, sedangkan dia tu nak makan kita lama dah, nak makan je panggil. Orang petani cakap gitu, sini panggil tak? Cakap dah nak makan gitu. Sama
Walaupun dia nak makan kita, makan boleh ke manusia? Tak, tasbih, majak isti'arah. Orang nak buat senantiasa usaha nak bunuh dia tu yang ni, panggil kata dia tu nak makan. Kawan makan kawan. Bandingnya macam binatang singa lah makan. Maknanya begitu. Sekalipun ia kita tahu bahawa dia tu selalu usaha nak merosakkan kita. Kalau boleh nak mematikan kita, kita tahu. Tapi itu tahu sebagai tahu saja. Tapi cara hikmah menghargai dia. Kerana kemungkinan masa tu dia dalam kejahilan. Masa tu dalam nafsu dia masih amarah. Gak perkara boleh bertukar. Di sisi Allah perkara mungkin. Tengok kita sendiri nak sampai tahap ni pun kalau cek klik kembali kepada belakang banyak perkaranya. Nak boleh sampai ke tahap ni pun ini alhamdulillah kita ingat begitu. Lalu kita buat tak tahu. La tatribal yaum. Sebagaimana Nabi Allah Yusuf AS kan. Siapa buat dia? Saudara dia, tak ada orang lain kan. Anak Nabi-Nabi, bukan orang biasa. Anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi, bukan main. Anak Yaqub Nabi, anak Ishak Nabi, anak Ibrahim Nabi, tok menakan pulaknya Ismail Nabi. Masya Allah keluarga dia tu. Tapi jatuh anak ke anak tengok, dia timbul perasaan macam-macam. Nak tahu Yusuf, kalau boleh nak bunuh Yusuf. Ringkas cerita, akhir Yusuf diangkat oleh Rasulullah atau oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan nabi lagi rasul, disabit pula raja muda. Kamai pangkat dia tu kerana kesabarannya tu tinggi. Tapi setelah saudara dia dah ulang ulik ke Mesir kali pertama, dia kenal dah ni saudara dia, tapi dia tak memperkenalkan. Yang sebelah balik nu Allah tak bagi kenal. Kerana apa? Kerana dia buat ke adik. Seolah Allah Taala kata mata hati tak kenal. Bila jumpa dengan adik, Allah tak beri kenal. Yang ni kenal dah. Tak beri hormat kepada dia, beri tempat yang mulia, beri barang pula yang nak anak beli, beri barang lebih pada orang lain. Bayaran dia tak ambil, dia masuk pula dalam guni tu. Balik-balik ibu kau tengok, tak ada ambil. Bayaran tak ada ambil. Sedangkan ni tahu, ni tak tahu lagi. Oh baik Raja Mesir. Malah adik dia. Kan? Ini cara Allah Taala buat. Filem yang kita boleh tengok, ambil akibat, dapat kebaikan. Dapat nak cerita di mana? Setelah kali yang ketiga, maka dia memperkenalkan Yusuf. Dia nak memperkenal, dia tanya dulu betul supaya berfikir. Anta apa dia? Apakah akan buat pada Yusuf dulu? Balik ke mana? Adakah kau ni Yusuf? Mula-mula tarik bahasa nak kenal lah. Adakah kau Yusuf? Anak saya Yusuf. Allah kamu jadi rasa tak isahlah. Allah kami salah dengan kamu, maaf. La tatribal yaum. Tak usah ada sebut-sebutlah perkara silap pada dulu. Ini biasa, ini takdir dari Allah. Tengok, kalau kita hari ni ku jadi besar, dulu mung duk buat aku nak penjara mung. Kalau kita kan. Tapi tak, ni orang sifat nabi-nabi, orang yang hati dibersih oleh Allah, orang pilihan Allah, jadikan contoh teladan kepada kita. Tak ada nak yang ada dendam, tak ada nak apa dak. Tak usah ada sebutlah kata dia, ini takdir dari Allah. Tengok. Maka demikianlah kita kembali kepada soalan tadi. Apakah hukum kita berbangga, rasa bangga, rasa suka, rasa seronok dengan amalan, yakni kerjaan kebaikan yang telah kita lakukan? Jawab, hukumnya ialah disuruh kita suka, tapi apa panggil apa dia? Sebagai farah syukur. Suka di atas syukur nikmat Allah Ta'ala. Boleh kita beriman, boleh kita beramal soleh. Suka segitu, falyafrahu. Naklah. Hak dilarang tu iaitu faraha batarin. Suka dalam bentuk sombong. Aku buat itu, aku yang buat ini, aku tu gikut sombong, itu tak boleh. Jadi terbahagi kepada dua lah. Dia panggil hak ni suka syukur atas kurniaan Allah. Kerana semata-mata kita tak boleh kita nak buat. Macam tadilah, wa ma kunna linahtadiya kan. Tidaklah kita dapat petunjuk sekiranya laula, kalau tidak an hadanallah,
kalau Allah tidak menghidayahkan. Macam tadilah orang duk lawan Rasulullah tapi akhir dihidayahkan. Nah, beriman dengan mudah. Masa panggil biasa, oi lawan. Akhir-akhir berfikir cari beriman. Tu Allah Taala hidayah. Demikian kita dari awal lagi Allah Taala hidayah nenek moyang kita beriman, jatuh ke kita beriman, anak cucu terus menerus. Cuma wajib atas kita jaga dan minta semoga Allah Taala hidupkan kita dengan iman sebagai doa kan. Allahumma ahyina bil iman. Nah, tu dia. Dan semasa kita hidup iman, matikan kami dengan iman kan doa tu. Apa tu? Ini bina tak syukur nikmat. Maka suka kerana syukur nikmat itu disuruhkan. Suka tu hukumnya disuruhkan, digalakkan pakai kebajikan pula. Kita hasil apa kelebihan segi kita dapat buat kebaikan, suka tu pun kebajikan. Hak yang dilarang tu suka kerana kesombongan. Itu dia lah. Baik. Ya. Ini masalah mereka. Salah seorang makmum yang tidak melihat pergerakan imam di dalam solat Jumaat, semata-mata mendengar suaranya dua. Adakah sah solat Jumaat? Dalam solat Jumaat. Nah, kemudian makmum tu tidak lihat imam. Gerakkan. Tak lihat gerakan imam, hanya sekadar dengar suara imam melalui. Kalau zaman dulu tak dengar, tak lihat imam. Masuk dah. Sila-sila dulu. Azan dulu, azan dulu, kita sambung semula insya-Allah. Situ dulu. Ya, baik. Laluan azan dulu. Itu. Oh gitu dah. Baik. Tak apalah. Sambung lagi. Sambung yang saat ni tadi, soalan tadi. Masalah sekarang ni kita guna mikrofon kan. Tak payah pakai mubaligh lagi. Tengok kita mengaji di sana, kalau lah tak dengar, kita terlalu jauh daripada imam, kita tak dengar, berhajat dan perlu kepada mubaligh. Kerana mubaligh orang yang menyampaikan imam Allahu Akbar, anak menyampai lah tu hikmat mubaligh tu. Sebab tak kalau dah sampai tak perlu pada mubaligh kan. Sekarang ada suara pembesar dah ni, imam dengar dah Allahu Akbar. Oh, dengar apa duk kapung, bukan aja masjid. Duk kapung tu dengar tu Allahu Akbar, sami Allah minta. Berasa apa boleh jemaah di rumah kita ni. Dengar malak lah kan. Lalu timbul soalan, bagaimana tak nampak imam? Ya, tak nampak masalah imam tak jadi masalah. Ya, masalahnya yang dia tak nampak imam sebab dia duduk jauh. Ke sebab tu tak nampak imam. Tapi hubungan dia dengan saf tu. Tu masalah. Tengok sembahyang Mekah zaman dulu. Lah ni tu tak apalah. Kalau dulu kat telah lorong tengah jalan siapa sahabat amai. Masjid jin. Tu dia. Tak nampak imam pun. Itu tak ada apa. Apalagi kalau solat kita tu di dalam masjid, umpama masjid begini, asalnya hanya luas begini. Tapi tambahan baru pula nu, katakanlah buka pula masjid, lepas tu pintu ditutup. Hingga siapa kalau di sana luar ni pun panggil luar, ini dalam luar, tapi semua masjid kan memang. Kalau begitu, walaupun kita ada dinding, ada jidar, lepas tu ada pintu pula kita diselakkan, dikuncikan, diselak. Tapi selak tidak mati dah boleh buka kan. Diselakkan. Bila sama-sama dalam masjid, walaupun ada pintu diselak, sekira-kira makmum nak datang ke imam tak boleh kerana pintu diselak, pun sah dan memada bila sama-sama dalam masjid. Lain perbezaan kalau surau, madrasah, hak tu kena ada dia boleh jalan laluan makmum kepada imam. Hatta sehingga kalau kita katakan pintu di tepi ni tidak ada, masalah pintu ada hanya di situ, di belakang tu. Jadi orang sebelah sana di luar pada masjid. Bukan masjid katakan. Kalau dia nak duduk atas pada ni tak boleh lah. Sebab apa?
Jadi masalah nak sah ikut sekira kerana mari sama iman, menganan ataupun mengiri pada iman. Tak boleh membelakang pada imam, kan? Ni kita nak pergi imam, dia buat pada belakang gitu. Tu. Itu jika lain daripada masjid, surau, madrasah dan sebagainya. Adapun bila sama masjid tak apa. Nah, katakanlah jauh kita duduk seorang tu luar. Imam ada sini. Tapi jarak daripada kaki tumit imam katakanlah tak ada makmum lain atau makmum ada satu saf saja ataupun dua saf katalah daripada tumit saf yang kedua ketiga katakan sehingga jaraknya jauh lebih pada 300 katakanlah, tapi sama dalam masjid duduk di ujung seorang dia yang tu dia sekalipun hukumnya sah. Itu di segi sah. Ada pun segi dapat fadilat tu lain pula, kan? Itu dia. Baik. Boleh insya-Allah. Ya. Oh, tak apa dengar. Oh, ya. Terdengar mulai dah. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma والدرجة العالية الرفيعة والضعف المحمود الذي boleh sambung. Boleh sambung. Soalan seterusnya. Adakah dinamakan makrifatillah semata-mata belajar sifat 20 tanpa memahami makna-makna sifat yang disebutkan dalam pengajian? Allah
adakah dinamakan dipanggilkan ma'rifatullah? Terjemah dulu apa ma'rifatu. Arafa ya'rifu irfanan wa ma'rifatan, arti kenal. Kenal. Kan kita selalu jumpa Assalamualaikum. Kenal saya. Awak tak kenal ni, temu kali pertama tak pernah kenal ni, baru kenal. Itulah Melayunya. Ma'rifat arti kenal. Ma'rifatullah arti kenal Allah. Begitu dulu. Lepas tu orang mengaji istilah dia nya tinggi, rendah, makrifat, ammah, khassah, khawasul khawah, kau kira lagi dah. Umum dulu kenal Allah. Jadi kita umumkan dulu semua orang mukmin kenal Allah dah. Berjawab dulu. Kalau tak kenal Allah, tak panggil mukmin dari awal lagi lah. Kan? Gak kita semua tak ada kenal. Siapa kecil-kecil lagi tu, ayah kita dah ajar, belum kita berguru, belum mengaji. Mengaji dah. Nak makan bismillah. Alis, Tuhan marah. Bangun, solat, Tuhan marah. Dah kenal dah. Hingga tak pandai nak sebut. Sebelum pada kita mengaji istilah. Supaya kita guru ayah kita ajar Quran. Baca tak pandai, ayah tarik baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa dah ajar berapa kali dia ingat. Sampai ingat tak perlu lihat pada surat lagi. Baca ingat mulut baca. Tapi kalau tanya hukum tajwid tak faham. Nak mengaji suku tu kan, alaihim ghaib, apa dia tu mim mati tu mengarah, tu nak mengaji istilah suku. Itu mana kata kita faham dah cara baca bila lagi dengar betul. Cuba tanya dia, biarlah dia tak pandai cara apa nama istilah musul 420 tak 420, tapi kalau tanya Tuhan ada ke tak ada. Semua kanak-kanak Tuhan ada. Tapi dia faham, kanak tak faham, dia pernah tanya, ya ada Tuhan ada, ya dari mana adanya. Kita serabut pula ayah ni. Nak jawab belik pula tu anak tanya macam tu. Tapi kita cedik dia jawab ginilah dulu. Muka dia tanya, ayah Tuhan kita ada lah, ada. Duk mana ayah? Nanti adik besar sikit lagi dia ngajilah. Kita jawab tidak tepat. Macam mana ayah ada tak tepat? Belik kita. Budak ni kenapa nak cerdik pada aku? Itu lah. Itu bab istilah. Pegangan sudah ada apa yang fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah kan. Cuma duk merusak ditarikkan. Thumma abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani au kama qal. Jadi fitrah saja begitu. Begitulah kita lahir pada anak cucu Islam. Fitrah dia cukup. Selama tidak ditarik dia apa oleh suasana dan sebagainya, maka kekal di atas. Oleh yang demikian, kaum yang muktamad mengatakan anak-anak atfalil kufar wal musyrikin, pada umum pada khususnya anak-anak kecil, bayi-bayi dan anak-anak kecil yang belum balik, maksudnya bila mati dalam keadaan belum balik, ada kaum mengatakan mereka itu bina atas fitrah. Walaupun ada khilaf, tapi boleh ambil iktibar. Apalagi anak muslimin kan. Dan sehingga pulaknya, kalaulah ibu bapa, ibu ataupun ayah masuk Islam, anak yang belum balik jadi tab'an hukumnya Islam, tak ada kena mengucap. Tengok Islam tu menghargai dan cara menariknya. Demikianlah belajar sifat 20, macam belajar tajwid tadilah. Baca dah betul, baca dah kena, tapi hukum tajwid tanya tak boleh nak jawab. Kalau jawab apa, kadang dah betul, kadang tak betul. Ini panggil apa hukum ikhfa, tak tahu. Cuba baca nak dengar. Masya Allah, baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin masalan. Baca betul. Itu apa dia hukum? Rabbil Alamin, alamin mak apa, tak tahu mak tak mak. Maka itu salah kah? Tak ada salah. Ini sebab tu Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan bersalahan, Tuhan Maha Esa. Tapi wahdaniyah tak panggil, tak pandai nak sebut wahdaniyah, mukhalafatuhu lil hawadith, tak pandai. Tu kena mengaji istilah dia suku. Tu bandingan. Itulah di antaranya. Maka kita mengaji sebagai nak tahu itu bagus.
Jangan kita mengatakan bahawa orang tak pandai sifat 20 itu tak sah. Baik, tak pandai nak sebut sifat 20 tapi tanya Tuhan ada tak? Ada. Bagaimana kalau tak ada? Oi, tak terima pada akal. Sebab apa? Kerana ada kita macam mana nak ada? Dulu kita tak ada. Jadi pandailah tu. Tapi kerana wujud ke apa ke tak pandai nak kata. Walah ada kata ada tu wujud dah lah dalam bahasa Arab. Melayu kata ada. Saya kata mi. Tahu? Tu. Qadim kidam. Nah, kata sedia. Apa makna sedia? Tidak ada mula. Saya panggil dem. Tu. Itu panggil lah. Ya, semoga-moga kita kena husnuzan kepada orang mukmin, anak orang mukmin, anak orang muslim yang sebenar-benar Islamnya hanya dia mutabak awam, maka tak mengapalah. Di samping itu syarak mewajibkan sebagai kifayah atas seramai-ramai mesti kena ada pandai supaya cadang kalau-kalau timbul syubhat dan apa mesti ada yang menerangkan supaya hilang daf'us syubhat. Itulah bila mengaji tinggi ke tinggi tak habis-habis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey habis. Kalau kita dah buat tu keluar habis. Ngaji situ habis. Masalah kita berhenti. Waktu ilmu ni tak habis. Tak habis. Lagi kita mengaji, lagi bahasa tak cukup, lagi mengaji, lagi tak cukup, tak habis-habis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita adanya. Kalau nak meski tambahan pun boleh lah. Dan soalan seterusnya, saya orang yang baru dalam mencari ilmu, mohon panduan daripada tuan guru. Bagaimanakah kita nak kenal seorang guru itu yang betul mengikut panduan ahli sunnah wal jamaah? Ya pada asal di antara satu cara kita nak menuntut ilmu bukan pergi-pergi mengaji selalu. Kalau orang dulu dia pergi dulu minta izin nak duduk boleh seminggu dua duduk. Dia kata pergi masa mak serah saya. Mari minta izin pergi jumpa guru. Saya nak minta izin dengan tuan guru nak duduk di sini, nak bermukim sini boleh seminggu ataupun dua tengok keadaan. Boleh? Dia kata boleh. Maka duduk. Ada tempat duduk situ, duduk berjamaah dengan gurunya, duduk dengar ajaran guru, baik cara gaya baca kitabnya, kaedahnya kita duduk dengar, dan cara akhlak dia, didikan dia, kita duduk tengok, buat perhatian dia, tengok. Walaupun tak ada minta nak belajar dengan dia tak lagi, nak minta izin nak duduk dulu. Gua tahu hasil lah. Tak apa, boleh. Duduk. Lepas pada tu cukup seminggu ke beberapa hari terasa nak pergi lain pula kerana guru tu ramai. Izin minta tahu saya nak pergi ziarah situ pula dengan lawan. Boleh, salam sudah. Dia pun pergi pula, satu pun nak duduk. Minta izin macam tadi. Nak duduk sehari ke tiga, duduk satu tempat. Minta izin pula pindah lagi beberapa tempat. Lepas tu kadang-kadang Tuhan mari bersetuju. Saya setuju dengan guru tu. Barulah lepas pada tu kita mari semula. Tuan guru, saya mari dulu tu saya nak minta tuan guru nak duduk di sini, nak minta belajar dengan tuan guru di sini. Boleh, silakan. Lalu adakan upacara orang dulu kan. Mengadap guru tarik ke ajar Fatihah dan sebagainya. Lepas kita pula dah tu sebagai nak ambil tabarruk, buat pulut-pulut. Kerana pulut ni dia lekat molek ni pulut ni. Dah kita buat pulut mari pula berwarna kuning. Tu dia. Dan sebagai doa guru pun baca doa. Sudah tu baca sila. Maka dia mengaji dan turut peraturan guru. Tu dulu. Tidak kata pergi nak mengaji di situ. Siapa guru tak tahu, susah ambil lah tu. Tu lagu cara lain. Itulah orang yang kata talaqi. Belajar cerita lagi, maka terserah pada kita buat pilihan. Jadi dengar bahasa setuju hasil lah. Lepas tu dia ke apa yang kata Allah kau capak sedilah situ. Kenal bertambah kenal tambah kenal kan. Tidak bila kita berguru mesti kita beradab dengan dia. Tak nanti dia kata lah nak duduk sini kena 1, 2, 3, 4. Tak mesti kata begitulah. Mak tu mesti dah adab guru terhadap murid dan adab murid terhadap guru. Dia ada dua pihak. Bukan hanya murid saja pada guru. Guru pun ada adab terhadap muridnya. Dia ada dua pihak tu. Seperti contoh suami isteri. Bukan kata
apa hak isteri atas suami semata-mata nafkah ada, hak suami atas isteri pun ada. Sama-sama ada hak hukuk. Ma yajibu adauhu. Sama ada hukuk. Begitu kita ayah ibu bapa terhadap anak. Hak ibu bapa atas anak mesti patuh, mesti apa itu hormat dan sebagainya, taat, hormat dan sebagainya, khidmat. Itu hak ibu bapa atas anak. Begitu juga hak anak atas ibu bapa. Ya ada hak atas gimana gitu kan. Demikianlah guru, ada hak guru atas muridnya, dan hak murid atas guru. Bila kita sanggup seorang main nak belajar dengan kita, kita bertanggungjawab, kita ajarkan dia. Itulah guru-guru dulu tu, bila dia tupu pada mengajar, dia tak kerja buat yang lain, kerja dia mengajar. Sebab dia sanggup dah orang main nak mengaji dengan dia. Orang nak mengaji pagi lah, minta baca kitab, petang lah, malam lah, dia tupu yang tu kerja dia dah. Tak asal begitulah. Tapi bila di akhir ni ada perubahan turut zaman. Tapi walau bagaimanapun hak yang tradisional dulu itulah caranya. Nah, bila mari kita orang kemudian orang baru ni tak faham cara tradisional tu kan. Macam mana? Macam-macam lah. Walau bagaimanapun itulah dia. Semoga-moga Allah Taala apa dia bagi hidayah kepada kita, tambahkan hidayah, tambahkan semoga-moganya. Sebab kita niat kita yang baik nak mencari ilmu. Itu dia, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman, siapa berjalan. Berjalan tu kalau dulu berjalan sungguh kalau dulu lah, zaman dulu tu berjalan, siapa punya keluar daripada rumah berjalan. Macam katakanlah orang di sini pun di Terengganu, ya berjalan, tidak belayar. Sini panggil Melayu lah. Melayu kiko petani, orang petani Melayu mai sini. Macam tuan guru kita Haji Abdul Hadi Awang tu pernah bawa lawatan kali pertama mula-mula mai kenal Terengganu. Kalau tak silap 30-an lebih dulu. Masa tu Bapa Haji Abdul Rahman Pomei masa letak tapak pondok. Dia apa situ? Pak Bapa jumpa Imam Pomei. Kuala Ibai. Kebetulan murid dia belajar sana, ada budak di Kuala Ibai. Pergilah. Mari ziarah tuan guru tu kali pertama, kenal dia di tepi pantai rumah dia tu. Dia tanyalah saya, dari mana? Dia tanya saya dari petani. Dia tanya, petani betul lah? Saya kata, macam mana pula betul tak betul lah? Gurau lah. Dia kata ada, bila sebut fatani itu melengkapi jala, melengkapi naratiwat. Ya, saya petani betul, tapi sekarang duk buka pondok mengajar di naratiwat. Masa tu masa Baba sebelah saya duk di Kubaikan masa tu. Sekarang di naratiwat, berasa fatani betul. Maka dia tanya pula, daerah mana? Daerah Jambu. Bila sebut daerah Jambu, tuan guru kata ana Jambu. Ingat lagi. Maknanya dia talian Jambu tu. Tok laki nu Melayu mari singgah usila. Kahwin tok puang. Tu dia. Itulah. Lepas tertarik yang di antara Terengganu dengan petani kita ni, maknanya daripada nenek moyang lagi tu dia ada hubungan belajar pergi mari, kahwin situ, yang ni ke sini, kahwin sini, yang ni pergi belajar situ, belajar sini, balik buka pondok sebagainya. Itulah hubungan masih rapat. Lebih lagi pula dulu seolah-olah walaupun negara lain tidak bersepadan kan, nak pergi mari senang mudah, tak ada kena pakai pasport cok kan zaman dulu. Walaupun nampak Zuhir hadis kata man salaka tariqan, siapa-siapa berjalan keluar daripada rumah, keluar pada kampung berjalan, ada bawa bekal ke berjalan tu. Tu pergi apa tujuannya? Yaltamisu bihi ilman. Hal keadaan menuntut, tujuan letak hati pergi berjalan tu tujuan apa? Tujuan nak menuntut ilmu, nak mencari ilmu. Maka jawablah, dia kata sahalallahu lahu, macam memudahkan oleh Allah bagi sesiapa itu akan tariqan ilal jannah. masya-Allah, Allah mempermudahkan jalan syurga, walaupun nampak kita duduk berjalan atas batas tembok dan sebagainya pun belajar nampak, tapi dalam hadis sebut Allah memudahkan jalan syurga dah tu. Maka situ kita boleh kenal lah guru-guru mursyid tak mursyid tu.
Dia tak ada guna nak istihad. Aku mursyid lah. Main mengajar istihad gitu. Bukan mursyid mula gitu lah. Jadi mengesit dia panggil. Mengusir lah. Terkejut kita nak belajar. Aku mursyid sudah. Pakai usir lalu lah. Itulah. Jadi semoga dinasihatkan kepada adik-adik pelajar dan kepada orang muda-muda yang ada cita dan hemah untuk belajar. Kita cari macam tadilah. Kita pergi minta izin dengan guru nak duduk seminggu guru ataupun 3-4 hari ikut atau serahlah. Kata hasillah boleh duduk tengok cara mengajar dia, cara huraian dia, tarbiyah dia, kita tengok doa mengajar berasa hati capakkan setuju sini. Tapi biar nak kita tengok lagi di lain-lain, ambil tabaruk guru-guru kerana setiap ada punya keberkatan masing-masing kan. Minta izin guru nak pergi situ. Baik, assalamualaikum, salam ke dia. Hubungan guru ke guru. Di sini dengan beberapa hari hati nah. Kadang-kadang sebulan dah pergi gitu, akhir balik ke rumah. Bila balik ke rumah istikharah. Ini cara kita. Semaya istikharah minta Allah Taala tunjuk jalan. Yang baik, minta kebaikan dari Allah. Allah Taala capai ilham rasa setuju situ. Silakan. Ada apa? Itu cara pilihan menuntut ilmu zaman dalam Islam kita begitu pada asal. Tapi cara ni sudah ketinggalan. Jarang diamalkan. Itu dia. Kadang-kadang kita belajar sekarang nak merebut kepada pangkat jawatan kelah. Itu masalahnya. Itu soal cara baru kan. Jangan sampai sekaligus memandangkan kepada pengajian tradisional tu ketinggalan zaman, ketinggalan masa. Tidak, kita silap faham itulah diantaranya nasihat pada adik-adik pelajar, orang muda-muda yang kita ingin belajar di mana-mana saja itu begitulah caranya. Baik. Boleh lagi sambung. Kita nak sampai jam berapa tu Imam? Sekarang jam dah 8.30 mengikut tahun sini. Kalau kita petani baru hanya 7.30. Masih awal. Kata Kedah masih awal lah. Awal lagi ya. Boleh sambung. Mohon penjelasan Tuan Guru berkenaan dengan hukum solat fardu di atas kursi. Sejauh mana dibenarkan dalam solat? Benar tak benar pulang kepada kesihatan kita dan keuzuran kita. Ini soalannya dia tanya rupanya sejauh mana. Jauh ni. Tu cara bahasa dia guna, cara bahasa baru. Sejauh mana? Kalau jauh, nak mendekat sikit macam mana? Tu kata gila ya. Tanya hak jauh dulu. Sejauh mana? Solat di atas kursi. Tak ada jauh lah. Dia duduk atas kursi kat rapat lah tu. Jadi maksudnya bagaimanakah gitu dah, bagaimanakah kita solat di atas kursi. Ala kulli hal sama ada atas kursi ataupun di bawah tidak di kursi pun pentingnya kita kembali kepada asal ajaran berpucuk hadis ini sebab wurudil hadis, sebab datang hadis mengenai kaifiat solat berbentuk berdiri, duduk, berbaring dan melentang. Asalnya Imran ibn al-Husain radhiyallahu taala anhuma, kerana ia ditimpa penyakit basur, kita panggil penyakit bawasir. Sini panggil bawasir dah. Maknanya basit, bawasir, Arab panggil bawasit, jamak dia ada. Dia penyakit itu kak kita maklumlah, walaupun kita tak pernah berlaku penyakit, tapi kita terasakan sungguh penyakit bawasir ni sakit. Apalagi nak gerak turun naik kan. Nak duduk, nak bangun Allah susahnya. Lalu dia pergi menyatakan bahawa dia ni bagaimana, dia ni penyakit bawasir, susah dan nak gerak. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ajar dia, salli. Sebab tu engkau tu tuju pada hai Imran, asal di situ. Tapi orang panggil al-ibratu bi umumil lafzi, sebab ajar situ tapi ajaran tu meliputi sampai kepada bila-bila. Salli qa'iman, sembahyang ulimu, hanya hai dia Imran, kamu sembahyangkan hal keadaan qa'iman sambil berdiri. Ni sebab apa yang kata qiyam itu rukun kan. Sengaja nak duduk tak boleh. Malaikat sembahyang sunat. Sembahyang hal keadaan berdiri. Lepas tu mai muqabil bagi mahzuf. Jadi salah kata
in istata'ta. Tak ada zuhir mai zuhir di muqabil dia. Fa illam tastati', bermakna kata fa illam muqabil mahzuf. Salah kata salli qa'iman ai in istata'ta. Sembahyanglah sambil berdiri jika mu tu kuasa berdiri. Sebaliknya fa illam tastati', maka jika sekiranya kau tu tak kuasa, arti tak kuasa kan solat berdiri, fa qa'idan, rekahnya fa qa'idan ay fa salli qa'idan hal kau dika qa'idan, akau sembahyanglah hal keadaan kau itu yang duduk. Tu nak ambil lafaz-lafaz dulu. Wa illam tastati, jika mu tak kuasa juga duduk, fa muttaji'an, kan berbaring. Berbaring tu dua lah, boleh dua cara lah. Emo atas lambung yang kanan, emo atas lambung yang kiri. Pilihlah. Jika boleh pilih, maka afdal sebelah kanan. Kalau boleh pilih. Kalau tidak, tak boleh nak berintah kanan, mestilah kiri. Nak meletak nanti dulu. Wa illam tastati, jika tak kuasa juga berbaring, fa mustalqiyan, melentang. Habislah kita pak kelakuan tu ialah tak kuasa melentang dah, macam mana? Melerak. Tak sekat tu dia ajar melentang. Mari nak bercara kita tentang qa'idan, duduk. Baik, masalah duduk. Ni kita semua ni panggil bersifat dengan duduk kan? Qa'idun. Segala yang duduk. Saya duduk tak ni? Kau berdiri saja ni. Duduk juga ni, tapi berbeza. Kita semua duduk atas semi lantai, tapi saya duduk atas kursi, tapi duduk lah kan. Kau panggil berdiri. Duduk. Jadi kembali pada hadis tadi. Jika kau tak kuasa berdiri, duduk. Mafhum kalau kuasa berdiri tak boleh nak duduk. Tak kursi tak boleh, tak lantai tak boleh duduk. Kalau kuasa berdiri kan. Kuasa berdiri hanya sekejap saja. Sekadar kuasa. Tu dia. Fa'tu minhu mastata'tum. Kamu buat apa sekadar yang mampu. Awal-awal kita boleh berdiri. Allahu Akbar berdiri. Sekadar imam baca Fatihah boleh berdiri. Kebetulan imam baca surah tu agak panjang sikit seperti solat subuh, panjang pada yang lain kan. Berasa tak tahan kita, turun duduk. Tu dia. Lepas tu duduk-duduk berasa kata, kuasa berdiri, bangun. Apa yang tu semaya duduk bangun, menjaga kata gitu, tanya aku dulu. Aku punya rasa aku tuan rumah, sahibul bait adra bima fi. Mu tanya aku jadi hukum jauh-jauh gitu. Macam mana mu sekali duduk? Jadi awal aku kuasa berdiri. Aku berdiri. Tapi kerana imam tu baca surah panjang, aku tak tahan dah puasa. Kalau aku duduk lagi nanti nak rebah dah akunya. Aku punya rasa duduk. Itu dia. Pas duduk tu sama ada duduk di bawah lantai, duduk atas kursi, panggilnya duduk. Tapi kena terserah kepada yang tak kuasa berdiri. Itu. Tu masalahnya. Tapi kalau dulu belum timbul masalah duduk atas kursi, itu masalah. Berapa tahun je baru Berapa tahun baru dalam Malaysia ni sembahyang atas kursi? Tu semenjak tengok Mekah tiru daripada situ. Tiru daripada situ kan, ada tak belajar dulu tiru daripada situ. Orang Mekah ni bukan dalil orang Mekah. Itu kan? Tu dia, orang Mekah duduk belakang bukan dalil. Tepat jadi dalilnya ulama-ulama tengok yang duduk begitu tidak larang, tidak tegah, tidak bahkan disediakan kursi kan. Siapa dia ambil kursi duduk. Lalu kita Malaysia apa nampak. Kita petani masih jarang. Di petani tu. Tak kuasa duduk bawah tu. Tapi walau bagaimanapun perkara dah berlaku, main kita tak tebik dengan masalah. Tadi pada asal pulang kepada tak kuasa berdiri, di duduk. Nak berbaring tak boleh lagi kan, bagi kita maklum dah tadi tertib dia tu. Maka duduk sama ada. Kalau dulu dia cakap gini dalam kitab dulu, duduk sama duduk dengan yang mana kelakuan duduk ada ia. Sebab duduk kita ni banyak pula, betul kan? Duduk apa panggil? Macam ni panggil duduk mana? Bersila sini panggil. Sama duduk bersila. Sama ada bersila atau masalah holor kaki ni.
Panggil apa? Belunjur. Sama tu. Duduk nak sama ada duduk tu belunjur, bersila. Apa lagi dia panggil tawarruk, aduk tak apa-apa punggung macam rupa tahiyat awal tu. Ataupun duduk iftiras macam betul rupa tahiyat silap. Tawarruk macam tahiyat akhir tadi, dan iftirah macam betul rupa tahiyat awal yang kita maklum tu. Tapi semua afdal yang tu lah. Afdal pun selama dapat pilihan, tu afdalnya. Tapi di samping tu nak olor kaki juga. Tak ada Pak jangan bertinggung lah. Bertinggung kalau panggil duduk tak rapat punggung. Tu. Lepas tu satu lagi dia panggil apa? Duduk ihtiba. Berdiri dua kaki macam bentuk apa? Macam suka duduk macam tu binatang. Anjing biasa duduk lagu tu. Akak kaki dua gitu. Dia panggil duduk ihtiba, akak kaki dua. Panggil duduk juga. Dia nak ayat kata jika tak kuasa berdiri, duduk atas yang mana kelakuan duduk iya. Tetapi yang afdalnya duduk rupa iftiras. Ini mazhab kita Syafi'i. Kan ada khilaf pula tu. Setengah mazhab kedua-dua tahiyat awal akhir tawarruk semuanya. Tu khilaf pula lah. Kita dah bawa kita ni tahiyat akhir, tawarruk, tahiyat awal dan duduk istirahat dan lain-lain duduk yang kita ada lagi banyak kerja lagi tu. Duduk dengan rupa iftirah. Tu dialah. Baik. Rokok kita kuasa rokok. Kita rokok. Kalau kita kata masa rokok tu kita kuasa bangun. Kita bangun. Tapi tak kuasa juga. Nak bangun ke bawah. Pas rokok kita mengaji bab rokok pula. Rokok dalam keadaan berdiri, iaitu dengan bawah hantarkan tapak tangan kita sekira-kira, bukan mesti sekira-kira, kalau hatta najaya sampai kepada lutut, dua lututnya sekira-kira. Tapi bagi siapa tu? Bagi orang mu'tadil, orang yang pertengahan, yang Allah Ta'ala jadi kita ni tubuh tinggi ni, tangan ni macam ni, tidak jadi seperti monyet. Monyet kadang-kadang tua tinggi, tangan pendek, ada pula tangan panjang kan. Rokok duk gini pun siapa dah. Jadi kira atas galik mu'tadil. Pendeknya elok lah, janganlah rupa semaya. Ni tak boleh cokong. Munduk semaya ke duk mengintai. Kan? Lepas tu sunat mai semula pula. Beri sama, dia kata sunat. Menyamakan punggung belakang leher kas-safihatil wahidah banding seperti papan sekeping. Tu nak eloknya. Tidak kata terlalu rendah kepala, tidak terlalu cekah gitu. Tu asal. Mana kalau duduk rokok maka setara mana sekurang-kurang sekira-kiranya kita tunduk itu, dahi kita membetuli kepala lutut sikit sekurang-kurangnya. Afdalnya kalau kita boleh duduk sepenuh, kalau duduk sepenuh di bawah kan. Di bawah afdalnya kira kita rokok itu dahi membetuli tempat sujud. Itu afdal. Adapun memada tu sekadar kita tunduk, dahi kita membetuli lutut lebih sikit. Maka di atas kursi gini kan kita kena nak rendah lagi, syukur. Sungguh tergugur panggil dah. Itulah tu memadainya. Lepas tu begitulah maknanya apabila tu sujud, turun sujud. Sebab sujud nak hantar anggota yang tujuh. Kalau kita sujud tadi tak sampai kan. Lepas kita kuasa ke tak sujud dengan sempurna. Kuasa kena sujud sempurna. Kita kerana kita uzur berdiri, sujud tak ada uzur. Kan? Bahkan paling utama rukun dalam sekali sujud. Terdekat sekali hamba kepada Allah iaitu ketika ia dalam sujud. Kan hantarkan anggota yang mulia dipandang, ditilik manusia, ditilik muka lah tempat tiliknya. Kalau kita tilik belakang, elok ni, jangan di belakang. Kita tengok depan, sebab dia muka ni. Kalau tengok nampak tu ekak tengok belakang. Tapi bila kita tengok muka, saja. Jangan orang tapik ekak. Ni nak tempat tilik manusia, jangan di situ. Sebab tu syarak suruh tengok kalau nak berkahwin apa tu kan. Ini tempat elok manusia pandang. Tiba-tiba sanggup hantarkan yang mulia di tempat yang dipijak. Tu besar tu. Apa pula syarat nak sah sujud, kena tinggikan ajizah punggung daripada leher. Oleh yang demikian kalau kita sapa, kita lapik-lapik. Jadi sama gitu sujud. Tak memadai, tidak sah jika tak ada uzur duk cakap ni. Kalau uzur sekadar lah. Itulah bagi yang semaya atas kursi tu
dinasihatkan, begitulah kita punya rasa. Orang lain hukum kita tak boleh, kena bercakap dengan kita dulu. Macam mana kamu? Saya begini. Kalau begitu kau boleh ginilah. Itu dia. Boleh sujud, kita terus sujud. Lepas tu naik, duduk tak kursi balik. Kalau kata rasa boleh berdiri betul, maka berdiri betul. Itu masa tak orang duduk. Gitulah nasbah kita orang uzur. Itulah makna kata fattaqullaha mastata'tum. Qadamu kuasa. Dan Allah pun kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita ingat sangat kan, Allah tidak mentaklif, tidak tuntut, tidak tekan, tidak paksakan seorang pun. Nafsan nakirah halaman nafi, seorang pun Allah tidak. Illa wus'aha. Kita wus'aha setara nak pada tu. Itulah semoga-moganya hati kita nak ibadat pada Allah kan. Hati kita nak buat ibadat, tapi apa boleh buat, boleh kuat sekadar ni. Ya Allah cukup tahu keuzuran kita. Bahkan kali ke hakikat ia juga melakukan untuk melebih kita di segitu kemungkinannya. Kita tengok nampak semayang tu begitu, kita ni semayang sempurna, dan belum tentu boleh jadi kelebihan dia segini. Itulah bab balasan pahala tu masalah perkara tak boleh kita nak katakan. Itulah. Ya. Ayo tak boleh sebab apa illam tastati. Jika mu tak kuasa, bila tanya mu kuasa tak berdiri, kuasa. Kenapa mu duduk? Gitu jelah betul nak cakap dengan dia lah jadi hukum. Tak boleh panggil dia sama seorang lah. Kerana orang duk semain lagu tu lagu. Kerana lagi ni aku tengok Mekah Madinah. Jangan macam tu. Tu nasihat dia tu cakap nasihat supaya dia faham. Itulah kan. Itulah di antara lain. Ya, nampaknya kita ni ada 15 minit lagi untuk ke jam 9. Nampaknya itu ketika sederhana lah 15 minit lagi tu. Kalau lebih pada jam 9 tu tak berapa sederhana lah tu. Baik, boleh sambung. Soalan seterusnya, bagaimana cara mahu mendapat keredaan Allah? Bagaimana kita nak tahu yang Allah beredha kepada kita? Ya kita ni ingin tahu sangat. Tapi tak mau tahu diri kita terlebih dulu. Hak ni perkara gaib. Hingga sampai ada sebut apabila kita tahu bahawasanya amal seseorang itu masuk dengan hatinya rasa rajin, masuk dengan hatinya rasa suka, seronok, tu dia panggil dalam istilah tasawuf manis, lazat. Dia panggil kita kemanisan iman, kemanisan ibadah, halawatul ibadat, halawatul tawa. Siapa dapat rasa di dunia ini akan kemanisan amalan, itu menandakan alamat menunjuk bahawa dikabul oleh Allah. Maka nak kabul tu hati tak redha, tak redha nak kabul macam mana? Tak redha, aku tak suka, tak rela, mana nak terima? Kamu buat pada aku tak redha, tak suka, minta maaf, aku tak redha. Bila ada redha, tak apalah, aku redha, aku rela dan aku maaf dan aku terima apa itu. Ini redha, terima. Jadi datanya siapa dapat rasa kemanisan yang dimaksud dengan hatinya rasa suka, seronok, manis, seperti itu suka bagi manis dibandingkan kemanisan dah. Itu tanda bukan semestinya tanda menunjuk atas diterima Allah, diredai Allah. Tanda lah. Di samping itu pun dinasihatkan. Ulama juga bila bercakap situ, kalau tak ada tanda tu mana mereka kata belum kesempurnaan. Gitu je, bukan tak sah. Ini bab lain, ini bab kamal, ini masalah bab ihsan ni. Sah. Terima tak terima pula kepada Allah. Itu dia. Cuma kita buat mengikut bagaimana apa syaratnya atau wajib kita raikan. Hafizu 'ala salawat. Kan? Masalah raikan waktunya, rukun dan syaratnya tu panggil iqamatus salah. Aqimus salah. Tak ada kata sallu. Kamu sembahyang ikut
Aqimu, aqimu mendirikan, tak panggil mendiri kalau tidak mencukupi rukun dan syarat, paling kurang. Lepas tu tambahan pula adab. Perkara sunat yang dilakukan dalam solat tu, tambah. Bila kita buat begitu, sekali-sekala Allah Ta'ala berasa kita gitu dengan rajin. Bukan gitu dengan geliat, kegelisahan, dengan segan, tidak gitu dengan hati suka rajin. Itu satu alamat. Tapi tak mesti ada alamat tu mempunyai maklum. Yang tak lazim satu pihak saja alamat. Tetapi dia kata dinasihatkan setelah kita itu jangan kita sembah atau jangan kita beribadat atas tutup nak kemanisan, jangan. Jadi apabila tutup nak kemanisan, terlari kita kerana Allah, hati tak tuju pada Allah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Mana ila Allah, minal kaun ila al-mukawwin. Minal kaun ila al-mukawwin. Gak semua kaun daripada Allah, semua kaun. Diri sendiri ada rasa sedap mana semua tu kaun belaka. Kata kena ila Allah, bila ila Allah ila al-mukawwin. Jadi kalau tidak, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yakuha. Dunia yusibuha mana di antaranya kita kecap rasa manis. Kerana manis kita suka makan. Aku dah rasa dulu manis. Aku suka, mari suka kerana manis tu. Ini pun kita masuk solat, masuk buat ibadat, berasa suka manis, maka kita tu pun nak pada manis tu supaya dia cari karamat lah. Zikir beribu-ribu apa yang nak pada karamat. Kalau dapat yang tu, fa hijratu ila ma hajara ilaih. Jadi upaya minal kaun ilal kaun, minal kaun ilal kaun, tak lepas. Ya banding apa dah? Kahimarir roha. Bandingnya seperti binatang kaldai zaman dulu kan. Dia untuk nak pusing air naik tu, dia ikat hema, pusing maka air naik. Himarir roha. Supaya kita dulu buat laksa. Kan buat dengan diri kan. Pusing kebak panggil sana panggil sini panggil apa? Tu beza dah weh. Panggil batu giling. Batu giling. Orang kata ni panggil kebak laksa. Sama orang Kedah panggil kebak juga. Batu giling kita ambil ke tepung dia tu kan. Sudah kita memasak lebih kurang bubuh dalam batu giling tu. Batu giling panggil. Hak pusing tu. Hak dalam bubuh tepung dalam tu. Kebak juga. Sama tu. Ada apa kita duk pusing tu, batu giling panggil. Itu macam pusing kisaran tu batu giling. Ni masalah kita buat laksa, dalam kebak, isi dalam tu, dia ada batang je kan. Kita pergi ada batang tu pusing. Tak rak giling. Ada dua orang. Tu apa zaman dulu buat laksa bentuk tu. Sekarang pun mungkin dari tak tengok ya. Jadi Nabi SAW pada dalam Syekh Ibn Athaillah dia bandingkan, kalau kita amal kosak nak cari karamat, kosak nak cari kesedapan, kerana kita rasa sedap, rasa nak kepada sedap tu, kalau belah tu ya minal kaun ilal kaun bani kahimarir roha, seperti hima kisaran yang mengisarkan hima pusing. Apa dia tempat dia banding? Daripada minal muntaqal min ilal muntaqal ilaih. Mula di sini pusing cukup sini. Di sini pun seperti kita tawah lah. Mula di Hajar Aswad pusing keliling. Temu situ pula. Keliling situ pula. Berapa puluh keliling, ratus keliling pun dia keliling waktu lah. Arti minal kaun ilal kaun. Tapi kalau orang hanya tuju kepada Allah, sedap punya rasa itu satu nikmat we kecap saja di dunia. Kecap sedap, lebih beberapa kali buat tak sedap lah. Tak apa, kerana kita nak pada Allah. Cuma dia beri tanda seolah-olah kita kadang-kadang kita rasa susah hati terima ke tidak ni. Ya satu pula kita amal, wajib amalkan. Selepas pada tu mari satu bimbang, rasa bimbang takut tak diterima. Lalu merayunya kita. Tengok ada doa kan. Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Tengok. Ya Allah terimakanlah. Dan akhir sekali umum. Rabbana taqabbal minna, tak kira solah tak solah, umum. Tak sebut maf'ul tu. Tak sebut maf'ul tu li ta'mim. Rabbana wahai Tuhan kami taqabbal minna, terima olehmu dari kami. Apa? Bukan solah saja.
Solat, sembahyang, apa meni, puasa dan amalan lain terima olehmu. Kita minta terima dia berkenan dengan minta dengan dia terima. Kalau dia menerima dia, yang lain tak boleh. Sebab kalau buat kerana lain mungkin begitu. Bukan gaji, kita terima gaji dia tu mudah kerja hadap aku, tapi kerana yang nu gimek dia nu lah. Tu pada asal begitu. Nah, cuma kita hanya minta, ya Allah terimakanlah, maafkanlah, ampunkanlah, baikikanlah kan ya. Allahumma bika astaghith, ya Allah, dengan kau je, dengan kau semata-mata aku minta pertolongan. Wa aslih li sya'ni kullah, ya Allah mubaikikanlah sya'anku ni, mubaikilah. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, minta ya Allah jangan kau serahkan kepada diriku untuk mengatur aku. Tak boleh, aku hamba, diriku pun hamba, badanku pun hamba, ruhku pun hamba, semua makhlukmu. Jangan serahlah kepada diriku mengatur aku. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, bukan selama-lama, sekejap mata pun janganlah ya Allah, kena mu mengaturkan. Wala takilni ila nafsi tarfat ain wala tanzi' minni salih ma a'taitani, minta ya Allah jangan kau buangkan, cabut setelah kau bagi, jangan kau buangkan amalan soleh telah kau kurniakan. Wala tanzi' minni salih ma a'taitani. Itu doa-doa macam tu Allah sangat berkenan. Itu lebih penting pada kita nak tahu redha dah aku. Lama sombong pula. Segala hantaranku, surat-surat permintaan semua dah diterima. Tu bangga pula. Sebab itulah dia larang kita, kalau dirasa manis sekalipun jangan lain kali untuk buat kerana kemanisan. Itu sepatutnya nikmat. Banyak punah manusia kita tanya, macam mana Allah dia tulis semayang malam tu sedap. No ayat tak ada arah. Tak ada arah no ayat tu sedap. Kalau ada arah bukan sedap. Lepas sedap dia buat rasa kan. Sedap. Lepas tu semalaman je lah. Mari lain kali tahajud, tak ada situ biasa. Kata ni mujur. Apa ni panggil? Ni mujur, yang ni nasib baik. Allah tak bagi kamu manis setiap malam. Kalau manis setiap malam mu tinggal terus Allah, duduk manis tu. Betul kata dia. Baru nampak masalah dah. Itu sebagai pemberian Allah wirasa. Supaya orang Allah sewaktu manis pada kita, cuba rasa. Kita bermiak. Manis. Mana lagi? Tak bagilah. Rindunya. Kata. Itulah sebagian Nabi nak tanda alamat, kata semoga-moga amalanmu diterima oleh Allah. Syukur. Gitu ya. Syukur, kebih syukur. Nak gitu. Baca jangan cari lagi kerana tu. Innama nahnu fitnatum fala takfur. Hanya kami fitnah yang kami kufur sebab kami. Itu semua tinggal isyarat Ya. Masa kita tu dah hampir. Tak sampai pun kita sampai dah lah dah majak tu dia. Sampai pintu pagar apa sampai dah. Tak ada. Sampai lagi halo, sampai ada rumah, sampai dah. Sampai mana baru pintu pagar. Tak ada buka lagi pintu pagar, sampai dah boleh panggil dah sampai. Ini betul-betullah kita ni sampai ke hujungnya, yakni hampir ke hujungnya. Ada 3 minit lah, kalau lagi ni lajak pula. Nanti langsung pula tak boleh. Jadi alhamdulillah itu gurau je dah. Gurau je. Alhamdulillah, syukur kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita rebut peluang keamasan. Semoga dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya dengan sekadar ini pun walaupun nampaknya sedikit masa, kadang-kadang setengah tu masih nak mau lagi, tapi cukuplah kita bina di atas sederhana, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik segala urusan pekerjaan itu ialah pekerjaan yang sederhana lah dari semua segi. Itu dia. Cukuplah sekadar ini dulu. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.